Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kepada geng-geng minyak wangi tuyu. Okey, kepada geng-geng minyak wangi tuyu. Okey, malam ni dah pukul 11.30 malam. Sorry. Sorry live mengejut di waktu malam. So sebenarnya apa ni, saya nak banyak buat sharing tentang apa ni, ialah bisnes lah, tentang bisnes dengan customer-customer minyak wangi tuyu. So cuma masa tu saya tak mampu nak buat waktu yang orang kata kita nak tetap masa yang orang kata berjadual tu agak sukar buat masa ni. So apabila saya free, saya terus nak buat. So apabila saya free, saya terus nak buat. Okey. Okey. So apa tajuk kita malam ini? Apa tajuk kita malam ini? Okey, malam ini tajuk kita adalah Mindset Usahawan Chapter 2. Apakah mindset seorang usahawan Chapter 2? Sebelum ni saya dah share pada apa ni? Pada live yang lepas. Pada live yang lepas waktu malam macam ni juga, iaitu dua juga mindset seorang usahawan yang kena ada. Okey. So apa dia? Iaitu adalah satu, usahawan mesti ada passion. Usahawan mesti ada passion, minat yang mendalam dengan perniagaan ataupun servis ataupun produk yang dilakukan. Okey, kenapa? Okey, kita recap balik. Kenapa adalah kerana dalam perniagaan ini sekecil-kecil perkara yang kita lakukan pasti kita akan menemui cabaran walaupun sekecil-kecil perkara. So jangan cerita kalau kita buat benda tu dah besar. Memang kita akan jumpa cabaran lagi besar. Okey. Jadi untuk kita kuat, kita tabah, kita orang kata reda dan kita terus bersungguh-sungguh menghadapi cabaran itu. So antara benda yang orang kata yang penting yang kita kena ada adalah passion. Okey, dan yang keduanya, sharing saya sebelum ini adalah apa ni, kita mesti yakin dan boleh percaya. Kita mesti yakin dan boleh percaya. So, kajian telah menunjukkan orang yang berjaya, sebelum mereka berjaya, mereka terlebih dahulu percaya yang mereka boleh berjaya. Maksudnya macam ni, mereka percaya mereka boleh berjaya, barulah mereka akan berjaya. Itu mindset yang kedua sebelum ni saya share pada live yang lepas. Okey, so malam ni saya nak share lagi satu lagi mindset. So malam ni saya nak plan nak share dua mindset usahawan yang berjaya. So dan yang pertamanya adalah berani menghadapi cabaran. Berani menghadapi cabaran dan tidak mudah mengalah. Okey, dalam perniagaan ni, untuk kita berkembang daripada satu fasa kepada satu fasa yang baru, kita akan sentiasa berhadapan dengan cabaran baru. Okay, contohnya lah kan, kita dah buat bisnes contohnya 1 tahun, 2 tahun dan kita sangat selesa dengan perniagaan itu dengan dengan keadaan ketika itu. Okay. So, tapi cabaran ni boleh datang dalam keadaan pelbagai keadaan. Boleh datang dalam pelbagai keadaan. Sama ada dalam keadaan kita selesa ataupun dalam kita keadaan tidak selesa. Okay. So, ambil contoh, kita nak kembangkan bisnes kita. Okay. Kita nak kembangkan bisnes kita. Okay, tak payah kembanglah. Kita nak terus kekal dulu dalam bisnes yang sedia ada. So, masalahnya adalah kita akan menghadapi cabaran, iaitu kita persaingan. Ini yang paling normal sekali. Apabila kita buat satu bisnes dan kita sukses, percayalah akan ada orang lain akan terjun dalam bidang yang kita buat. Percayalah mereka akan terjun juga bersama-sama kita sebab kerana mereka tengok kita buat okey. Kita sukses. So dia akan nampak, okey ada peluang, sini bagus. Orang yang buat semuanya kebanyakannya berjaya. Mereka tak tahu lagi cabaran tu, tapi mereka nampak benda tu logiknya ada permintaan perniagaan itu. So mereka akan terjun. So di sini bermulalah cabaran yang mungkin cabaran yang di mana kita perlu bertahan dengan persaingan. Okey, bertahan dengan persaingan. So jadi untuk kita bertahan dalam persaingan ini, formulanya adalah kita mesti berkembang. Kita mesti berkembang baru kita boleh bertahan. Kita tidak boleh bertahan sahaja tanpa ada strategi, tanpa ada cara. So kita perlu berkembang. So bila kita perlu berkembang, so akan ada langkah-langkah pelan tindakan yang harus diambil.
So daripada keadaan sebelum ni kita tak pernah buat benda tu dan kita terpaksa buat sekarang. Contohnya kita terpaksa mungkin kita terpaksa mencari supplier-supplier baru yang mungkin yang kita selama ni dah selesa dengan supplier yang sedia ada, tapi kita perlu supplier baru untuk dapat harga yang lebih baik. Mungkin kita perlu terpaksa dapatkan dana-dana baru untuk kita kembangkan bisnes kita, untuk besarkan pusingan modal kita. Okay, kita mungkin terpaksa mencari orang-orang tertentu ataupun mungkin jabatan-jabatan ataupun mungkin kementerian-kementerian ataupun orang-orang yang ada duit untuk kita meyakinkan mereka untuk mereka melabur dalam bisnes kita supaya kita ada tambahan modal. So mungkin kita terpaksa buat paperwork dan sebagainya, mungkin kita terpaksa di-interview, mungkin kita terpaksa buat presentation kepada mereka-mereka ini. Okey, kita terpaksa mengkaji pula hala tuju baru, target baru dengan kos yang baru untuk kita kembangkan bisnes kita. Lepas tu kita kena fikir pula kena bawa masuk tim yang mampu untuk bantu kita untuk apa ni? Untuk menjalankan tugasan-tugasan tadi. So nampak tak apabila di saat ini bila kita ingin berkembang ataupun ingin bertahan, so cabaran itu sentiasa ada. So untuk kita bergerak ke depan, kita mesti berani menghadapi cabaran. So tidak boleh mengalah. So kalau kita mengalah, bisnes kita akan tidak mampu bertahan. Saya selalu berkata pada rakan-rakan perniagaan, kalau ingin bertahan dalam bisnes, mesti berkembang. Tidak boleh bertahan dengan cara bertahan. Maknanya kalau sale kita 50,000 sebulan, so kita nak 50,000 sebulan tu sampai hujung tahun. Lepas tu kita nak tahun depan, masih lagi 50,000 sebulan. 2 tahun lagi masih 50,000 sebulan. Kononnya alasan, aku dah cukup dah banyak ni. So sale aku 50,000 sebulan, untung bersih aku boleh buat balik 10,000, 15,000 sebulan. Oh 10,000, 15,000 sebulan dah cukup untuk aku. Memang betul 10,000, 15,000 sebulan bagi saya untuk hidup sederhana agak selesa memang dah cukup. Tetapi dalam bisnes, mana ada 10,000, 15,000 ni dia akan kekal. Dia tak akan kekal. So dia mungkin hari ni ada, esok tak ada. Lusa tak ada, mungkin 2-3 bulan tak ada. Lepas tu 2-3 bulan ke depan pula baru ada balik. So yang paling penting, macam mana kita nak buat benda ni bertahan? Bukan untuk hidup selesa dan mewah pun. Macam contohnya kan, macam saya kan di Minyak Wangi Tuju ataupun di Fendi Auto Tire. So kita dah ada staff. So bukan sahaja kita fikirkan bisnes kita, tapi kita fikirkan macam mana nak mereka ini terus boleh bekerja dengan kita, supaya mereka ini terus boleh dapat gaji dengan kita, supaya gaji yang mereka terima tadi boleh memberi, menambah baik kehidupan mereka. Siapa yang dah bekerja, siapa yang ada bisnes, ada kaki tangan, ada pekerja, ada staff, mesti akan rasa benda ni setiap bulan kan. Kita betapa sakitnya perasaan dan hati kita apabila kita terpaksa kecilkan bisnes kita dan terpaksa buang mereka. Sedangkan mereka dah bersama kita mungkin lama. Mungkin lama. So dalam bisnes ni kita bukan hanya fikir diri kita saja. So kita akan fikir juga adalah tim-tim kita ataupun kalau kita ada ejen, kita akan fikir ejen-ejen kita juga. Kan? So kita kena berani ambil cabaran untuk kembangkan bisnes kita. Kita mesti berani ambil cabaran untuk kembangkan bisnes kita. So di sinilah kita jangan mengalah. Sebab apabila kita plan something yang baru, selalunya dia takkan jadi dengan mudah. Selalunya dia takkan jadi dengan mudah. Kita plan 5 perancangan, kita buat 5 perancangan, mungkin 2 jadi, mungkin 3 tak jadi ataupun kita fokus 1 saja. Tapi kita dah buat sampai 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan tak nampak hasil. Setahun tak nampak hasil, 2 tahun still tak nampak hasil. So jangan mengalah. So tadi tu jadi mindset seorang usahawan ni adalah pertama yang hari ini saya nak cerita adalah berani menghadapi cabaran dan jangan mengalah. Dan jangan mengalah. Sebab memang kita dalam dunia perniagaan ini memang tak boleh nak lari. Bisnes bukan benda yang kita boleh buat secara senang dan santai. Kalau kita fikir bisnes tu hanya sekadar nak isi perut kita saja, okey, fine. Saya setuju mungkin boleh buat secara santai-santai. Tapi bila kita nak buat bisnes tu untuk diri kita, untuk kaki tangan kita, untuk orang di sekeliling kita,
kita nak beri manfaat yang lebih besar pada agama kita, bangsa kita, negara kita. So kita nak create orang kata future bisnes yang memberi kesan ke masa hadapan kepada kita punya negara. So itu adalah cerita yang lain. Cabaran dia besar. So tepuk dada, tanya selera, adakah kita nak memilih bisnes gaya seperti itu ataupun bisnes gaya seperti biasa-biasa. So kalau kita ingin pergi bisnes yang besar, memang cabaran dia sangat tinggi. Okey. So bagaimana nak berani? Masalahnya sebut berani tapi bagaimana nak berani? Kan. So bagi saya lah, keberanian ni datang ni daripada pengalaman saya lah. Sebenarnya kita kena cuba dulu satu-satu. Cuba satu-satu. Yang pentingnya kita kena ambil tindakan satu-satu. Mungkin kita takut, kita ada lima pelan tindakan, kita ada 3 pelan tindakan. At least kita buat satu dahulu. Okey? Okey, itu satu. Keduanya, bagaimana kita nak berani? Keduanya, cuba cari orang yang berpengalaman yang dah buat. Mungkinlah kita kata, aku nak kembangkan bisnes aku. Aku nak recruit agent ataupun aku nak recruit dropship. Okey, tapi aku takut sebab kerana aku tak pernah buat benda ni. Kan? Aku tak pernah buat. So tak apa. Kita buat dulu dropship dulu, yang kecil-kecil dulu. Tapi aku kena latih mereka, aku kena train mereka, aku tak pandai bercakap. Kan? Okey, buat dulu yang skala yang kecil dahulu. Jangan cerita pasal training, tak payah cerita lagi. Okey, recruit dulu, fikir dulu gaya berapa kos, berapa margin nak diberikan kepada mereka. Okey, bila dah ada orang yang beli produk ataupun dah ada orang yang nak jadi, baru slow-slow. Mungkin kita tak reti nak bagi training, tapi mungkin kita boleh share tips dengan video-video pendek. Tak perlu bercakap secara live ataupun jumpa secara live dengan mereka. Mungkin kita boleh sharing tips secara pendek. Yang mana tip-tip ni kita boleh dapat dengan cara kita sendiri belajar, kita sendiri buat dan kita share balik. So mulakan dengan langkah yang kecil ataupun tindakan yang kecil untuk kita, orang kata, untuk kita dapatkan keberanian dahulu. Sebab kita duduk cakap berani menghadapi cabaran, macam mana nak berani kan? Itu sekali tadi, pertama, antara benda yang boleh membantu untuk kita jadi berani adalah ilmu, mentor ataupun orang yang boleh membantu memberi guide kepada kita. Kadang-kadang tak perlu mentor, mungkin kawan-kawan yang dah berpengalaman yang boleh sharing dengan kita. Kan. So lagi adalah, bagi saya adalah satu lagi, ini bagi saya lah, macam mana nak dapat kekuatan dalaman. Ini antara benda yang boleh katakan saya juga amalkan, adalah dekatkan diri dengan Tuhan. So dekatkan diri dengan Tuhan. Bila kita dekat diri dengan Tuhan ni, kita ada satu sifat di mana kita berserah. Kita akan mula berserah. Aku buat je. Kan, apa nak jadilah, semuanya Allah yang akan bantu aku. Rizak semuanya Dia yang akan bagi, aku hanya buat saja. Jadi tak jadi, terpulang. So apabila kita ada perasaan berserah diri ni, sebenarnya kita kurang tekanan dalam perasaan kita, kurang tekanan dalam jiwa kita ketika buat satu perkara. Dia akan jadi kurang. So insya-Allah akan memberi keberanian juga. Amalkan zikir-zikir. Sebab zikir ni saya tengok banyak orang-orang yang kurang kuat dalaman dia ataupun kurang berani, bila mengamalkan zikir dia akan jadi berani. So itu antara 2-3 cara. Bagaimana nak berani kan? Mentor, ilmu, dekatkan diri dengan Tuhan, zikir. Sebenarnya ada banyak lagi cara-cara bagaimana untuk kita berani. Cuma malam ni saya tak nak kupas pasal berani itu je lah. Saya nak cerita mesti berani menghadapi cabaran. Dia mesti berani. Dia tak boleh duduk belakang tiang, duduk dalam kelas tu duduk belakang-belakang. So mungkin di peringkat awal kita memang seorang yang tidak berani, tetapi kita kena ambil langkah supaya kita menjadi berani sedikit demi sedikit. Jangan kadang-kadang kita jangan terlalu menekan sangat, cuma ambil langkah sedikit demi sedikit. Okey. So itu satu poin saya lah. Satu poin saya yang pertama iaitu berani menghadapi cabaran dan juga tidak mudah mengalah. Jangan sekali-kali mengalah. Jangan sekali-kali mengalah. Bila mengalah, tertutuplah. Tak adalah peluang dah untuk kita. Selagi kita tidak mengalah, walaupun 10 tahun dah kita buat. 10 tahun dah kita buat, tapi still lagi tak berjaya. So jangan mengalah. Jangan mengalah.
Sebab tu pentingnya bila kita buat bisnes ni, buat benda yang kita suka, buat jadikan dia kehidupan kita, bukannya kerana apa? Kerana mengisi masa lapang ataupun nak cari side income. Biasanya result dia biasa-biasa je lah. Tapi boleh bermula seperti itu. Tetapi untuk besar tadi cabaran dia kuat. Okey. Dan yang kedua saya nak share malam ini, apakah mindset seorang usahawan yang berjaya kena ada adalah mesti berani ambil risiko dan mesti pandai urus risiko. Okey. Berani ambil risiko dan mesti pandai urus risiko. Okey, tadi kita dah berani ambil cabaran tau. So bila kita dah berani mengambil cabaran ataupun menghadapi cabaran, automatik sebenarnya kita juga dah berani menghadapi risiko. Tetapi kita kena pandai urus risiko. Kita kena pandai urus risiko. Macam cara saya mengurus risiko adalah saya banyak buat research. Saya banyak buat survey. Kan? So segala pelan tindakan saya adalah berdasarkan data yang sedia ada ataupun kalau data tu tak ada kita kena cari. Contohnya lah. Okey, saya keluarkan satu produk baru sekarang. Contoh ni. Ni. Okay, ini adalah shower gel. Okey. Saya tak tahu tau dia adakah permintaan dia ada atau tak ada. Sebelum saya buat satu investment, mungkin saya kena ada stok dan saya perlu borong dengan supplier mungkin nilai RM10,000 untuk apa? Untuk ada stok ni, untuk start jual produk ni. Sebelum saya invest mungkin RM10,000, kan? Ni nak botolnya. Sebelum saya invest RM10,000, ni contohlah beberapa. Okay. Sebelum saya invest RM10,000, tapi saya tak tahu adakah produk ini mendapat sambutan. Saya tak tahu. So, apa yang saya buat adalah, saya pula tak ada data yang sedia ada nak tahu produk ni ada sambutan ataupun tidak. Kan? So, apa yang saya buat adalah, biasanya bila saya nak launching satu produk baru, saya akan buat survey dulu. So, dekat sini saya akan menggunakan data customer base saya yang sedia ada. Macam tu. Saya akan gunakan database customer saya sedia ada. Pertama sekali saya akan buat survey, saya akan tanya mereka, apakah produk yang mereka cari lagi dalam line wangian. Kan, line wangian. So lepas tu saya beli dengan kuantiti yang sedikit and then saya start promote kepada existing customer sahaja. Bukannya saya pump terus FB ad dengan skala yang besar, habis berbelas ribu sebulan, tak. Maknanya kita test dulu. So tengok, dengan free cost marketing ataupun advertising yang tak ada cost, ada tak sambutan? Boleh dapat tak sale RM1,000 ke RM2,000 ke RM5,000 ke dengan data yang ada. Lepas tu kita kaji orang yang terima iklan dengan pertanyaan yang masuk, dengan apa semua, dengan harga kita adakah mendapat sambutan. Lepas tu barulah kita akan fikir kaji balik, dah standby belum untuk kita keluarkan duit kita untuk pelaburan yang lebih besar. Itu contohnya ambil risiko. Mana kita nak kembangkan bisnes kita. Kita nak buat pelaburan baru, itu dah ambil risiko. Tapi kita kena kaji dan urus risiko. Bukannya main hentam je. Contohnya lah macam saya nak buka kedai tayar Fendi Auto di Cawangan IM2 satu ketika dahulu. Dalam tahun lepas atau 2 tahun lepas. Okay. So untuk set up kedai tayar ni, kos dia RM100,000 lah akan habis. Okay. Bagaimana saya takut, saya bimbang, saya dah habis RM100,000 tapi anda katalah tak profit setiap bulan. Nanya lah. So apa yang kita buat adalah, saya kaji balik semula setahun ke 2 tahun database yang sedia ada. Saya kaji balik database yang sedia ada. So kita tengok lokasi mana selepas radius 5 km daripada Cawangan yang pertama. So datang daripada mana? So dekat situlah saya tengok, okey, kawasan yang kedua yang tertinggi datang ke Cawangan pertama adalah ini. Kawasan yang kedua, ketiga kawasan ini. Kawasan keempat yang ini. So jadi kita tahu sebenarnya orang-orang yang areas mana dah memang familiar, dah memang menjadi kita punya pelanggan tetap. So masa tu kita nampak Indra Mahkota adalah kawasan yang sesuai. So barulah kita berani nak buka. Tetapi kena ada calculation dia pula, berapa kejualan, berapa kos nak set up dengan RM100,000 lebih, RM150,000. Kos yang tu, berapa break even kita, berapa customer kita.
yang kita kena dapatkan sebulan untuk break even dan untuk dapatkan net profit. So berapa lama kita kena buat forecasting untuk kita berjaya dapat kata break even, kan berapa cost marketing untuk launching cawangan tu. So mesti ada calculation. Okey, nampak macam complicated lah pula kan. Okey. So apa ni, kalau untuk anda yang mungkin tak ada pengalaman yang banyak, so bagi saya tak perlulah buat investment yang sebesar ini kan, nak beratus ribu untuk set up satu bisnes baru, tak perlulah. Mana cukuplah dengan shower gel punya contoh tadi kan. Cukuplah. Ataupun anda mulakanlah dengan bisnes-bisnes yang langsung lagi rendah kos dia. Mungkin dropship ataupun anda jadi ejen saja dulu, borong 10 botol, 20 botol produk-produk lain, tak semestinya perfume. Tapi ni saya nak bagi contoh bagaimana kita berani, kita kena ambil risiko dan kita kena urus risiko. So ingat, bisnes ni adalah data decision. Data decision ni lah yang kita boleh katakan sebagai kita urus risiko. Bukan kita main terjah saja, sebab banyak matematik dalam bisnes ni. Dia bukan main hentam saja, dia banyak matematik dia. Macam tu. Okay. Okey. So, 2 poin penting yang saya share malam ni, itulah dia. Berani menghadapi cabaran, tidak mudah mengalah. Okey, itu satu poin. Keduanya lah berani ambil risiko dan mesti urus risiko. Yang orang kata ramai orang sebenarnya dia takut nak ambil risiko sebab kerana dia tak tahu nak urus risiko. Sebenarnya risiko tu boleh diurus dan boleh dikurangkan. Boleh dikurangkan. Apabila dia tahu apa ni benda-benda penting dalam bisnes ataupun benda-benda data apa nak kena baca. Apa data-data yang kena baca dalam bisnes ni sebenarnya? Sale-nya berapa, repeat sale-nya berapa, lepas tu apa ni berapa purchase customer, apa ni berapa kali dia akan repeat sale. So dari segi costingnya, so benda-benda ni kalau kita dari segi marginnya, ROI-nya, gross profit-nya, net profit-nya, so bila benda-benda macam ni, bila kita tahu, so kita boleh uruslah perniagaan kita. So kita boleh urus perniagaan kita, kan. Sebab kadang-kadang apa ni kita tahu kita punya break even kita, kalau kita sale kita tak naik, kat mana kita nak adjust. Kalau sale kita, kalau cost kita naik, kat mana kita nak adjust. Sama ada harga jualan ke, ataupun kita kena kurangkan cost ke, kena kuatkan cash flow ke, ataupun kena kuatkan cash reserve ke, kena cari dana-dana baru ataupun investment baru ke. So jadi tapi benda ni memanglah nak belajar. Take time lah. Take time. Take time. Tapi kena beranilah, kena belajar berani. Kan bila kita buat, lepas tu kata sebenarnya banyak pelajaran kita akan dapat daripada keberanian tadi. Sebab kita dah buat pun tak jadi. Tapi kerana kita berani mengambil langkah tadi, kita jumpa sesuatu masalah dan kita point yang tadi saya cerita tidak mudah mengalah. Kita cari solution sampai dapat. Walaupun kadang-kadang macam saya pengalaman saya berniaga, kadang-kadang saya nak dapat satu solution tu makan tahun. Kadang-kadang untuk saya dapat satu cara menyelesaikan masalah tu sampai tahap makan tahun. Dah dapat pula cara kita selesaikan masalah tu, dah kita baru je kita boleh naikkan sale kita, tiba-tiba orang tiru pula idea kita. Sedih kan? Tapi itulah dia, itulah cabaran dalam bisnes. Kan dia tak akan pernah selesa punya, dia mesti akan ada sentiasa cabaran baru. Itu dah memang janji Allah kepada kita. So janganlah fikir nak buat bisnes ni senang-senang je. Tak ada lah. Jangan kata bisnes sebenarnya. Kita buat bisnes pada cabaran. Tak buat pun cabaran tetap banyak. So nak pilih. Pilihlah. Nak cabaran yang banyak tapi boleh buat bisnes, ataupun nak cabaran yang banyak, bisnes tak buat. Ni saya cerita kepada usahawan ya. Usahawan, businessman, businesswoman. Saya bukan cerita pada orang yang bukan orang bisnes. Tak sesuai topik tu nanti. Okay. So saya sebelum saya nak tutup saya punya live malam ni, saya pun tak tahu berapa lama, tapi memang saya live malam-malam macam ni saya buat taklah panjang kan. So saya tahu view pun tak adalah ramai, tapi boleh menjadi rakaman untuk orang lihat balik time free. Cuma saya nak cerita, tadi saya dah cerita pasal shower gel kan. Sebenarnya Minyak Wangi Tuju baru melancarkan satu produk baru lagi, iaitu shower gel. So kita ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4. Kita ada lebih kurang ada 4 jenis botol. Tak pernah nampak lah. Macam mana saya nak buat nak bagi dia nampak sikit. Kejap.
Kita pakai cara lain. Kita pakai cara lain untuk share. Dan sekarang ni tengah ada promosi tau. Tengah ada promosi. Tengah ada promosi. Sempena baru dilancarkan ni. So dia. Sekejap saya cuba share screen. Tapi saya nak share gambar dulu. Lambat pula dah. Cuba mana nak cari mana caranya saya nak dapat nak share ni cepat. Dengan cepat. Ini dah sepatutnya. Ini dah cepatnya. Kenapa jadi lambat ni? Tak apalah, saya cuba cara lain. Coba. Okey. Kita cuba share screen dulu. Share screen. Share screen. Okey. Ni dia. Okey. Lagi iaitu shower gel. So kita ada lebih. Ni dia. Okey, ni dia yang pertama. Okey, ni dia yang pertama. Okey. Yang pertama kita punya kita punya shower gel kita adalah saiz 145 ml. 145 ml di mana harga sekarang setelah diskaun 50%, harga sekarang setelah diskaun 50% hanya berharga RM10 saja. So selepas ni harga dia akan jadi RM20 selepas diskaun ni tamat. Okey, diskaun 50%, betul saiz 145 ml harga RM10 sebotol. Ini selepas slash RM10 sebotol, selepas slash. Dan minimum order 20 botol. So 20 botol, 10 botol 200 lah minimum order. Okey. Ini packaging yang pertama. Ini packaging yang kedua. Ni dia. Pun sama diskaun 50%, saiz 145 ml. Harga dia RM13 sahaja. Harga dia RM13 sahaja. Okey. Lepas ni, lepas habis 50% diskaun, dah harga dia akan naik jadi RM25. Minimum order 20 botol. Minimum order 20 botol. Okey. Dan packaging yang ketiga, okey, macam ni, warna hitam macam ni, nak letak stiker boleh, nak print boleh. So harga dia adalah saiz dia besar. Yang ni saiz dia besar, 195 ml. Dengan harga RM15 sebotol. So dia besar, harga dia mahal sikit. So lepas ni kalau back to normal, harga dia adalah RM30. So minimum order adalah 20 botol juga. Dan yang terakhir, yang ni transparent sikit, dia akan nampak color-color dia dekat dalam. Dia akan nampak color dia dekat dalam. Macam ni. So diskaun 50%, saiz 145 ml, minimum order 20 botol, harga RM10. So kalau harga RM10 ni, saya recommend harga jual dia adalah 40 lah, serendah RM40. Shower gel. Okey, dan shower gel ni apa istimewa dia sebenarnya? Dia bukan shower gel yang biasa macam yang kita beli. Yang kita beli kat kedai, bukan kedai biasa-biasa tu. Macam tu. Dia bukan macam tu. Sekejap, nak back mana. Sorry, saya nak. Okey. Kembali.
Okey, dia bukannya apa ni, bukannya shower gel yang macam bau-bau yang biasa macam yang kita beli kat kedai-kedai. Dia adalah bau perfume, bau Gucci Flora, bau apa ni, bau Polo. Okey, apa pilihan bau yang kita ada? Okey, pilihan bau yang kita ada. Sekejap saya mencari. Mencari, okey. Kejap, sorry. Saya WhatsApp sampai 200 lebih tak sempat nak reply. 233. Okey, saya mana? Okey, bau-bau yang kita ada adalah satu adalah untuk bau lelaki, shower gel bau lelaki. Kita ada 1 Million, kita ada Polo Sport, kita ada CK1, kita ada Hugo Boss, kita ada Armani Code, kita ada Bulgari Aqua dan kita ada White Mice. Okey, untuk perempuan kita ada Forbidden Rose, kita ada Midnight Fantasy, kita ada Gucci Bamboo, kita ada Gucci Flora, kita ada Lancome La Vie Isabelle, kita ada Paris Hilton dan kita ada Bombshell. Nampak? Ini adalah bau-bau perfume, bau-bau perfume yang international punya bau. Itu special dia. Itu yang best dia. Kan? So kalau orang tanya mahal sikit lah ke? Memang mahal sikit lah. Mahal lah sikit harga dia. Tak adalah murah-murah. So macam customer-customer saya boleh jual lah serendah RM40. Itu harga yang saya recommend. Nak jual murah lagi dapat RM10, nak jual RM20. Boleh je, tak ada masalah. Tapi bagi saya, esok kalau dah tak ada promosi, satu hal nak jual susah kan. Lepas tu pula esok kalau bisnes kita bagus, nak bagi agent commission, nak bagi dropship commission, tak ada pula margin yang besar kalau kita jual murah sangat. So cadangkan jual serendah RM40 dan boleh pergi sampai RM60. Macam tu. Okay, so saya rasa itu saja penutup untuk malam ini. Okay, untuk malam ini saya dah share dua mindset usahawan yang berjaya. Nombor satu adalah berani menghadapi cabaran, dan tidak mudah mengalah. Yang keduanya adalah berani ambil risiko dan urus risiko. Okey. So semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada anda. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.